Dia tidak mahu lagi penduduk kampung bangga redap kaya dengan kemiskinan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samira Samsudin. Okey, kali ini saya tidak membuat sebarang ulasan buku, tetapi saya ingin kongsikan dengan anda tentang kisah sastrawan negara kita yang kedua, iaitu Shahnun Ahmad, atau dengan gelarannya Profesor Emeritus Datuk Dr. Shahnun Ahmad. Shahnun Ahmad dilahirkan pada 13 Januari tahun 1933 dan meninggal dunia pada 26 Disember 2017. Shahnun telah diangkat menjadi sastrawan negara yang kedua pada tahun 1982. Saya mendapat maklumat tentang Shahnun melalui buku biografi sastrawan negara Shahnun Ahmad yang ditulis oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Yusof Hassan, dan dalam buku ni terlalu banyak yang saya baru tahu tentang Shahnun Ahmad. Dan ada peristiwa suka duka yang membuatkan saya sendiri menangis dan banyak perkara yang dilalui sebagai seorang penulis. Saya agak terkejut sebab dia bermula dengan penterjemahan cerpen dari negara luar, cerpen-cerpen Inggeris. Kalau kita lihat ya, bahawa kebanyakan penulisan Shahnun sangat tajam. Ada sindir, ada sinis dan ada hentaman, malah ada cacian dan makian. Shahnun sebagai seorang penulis yang bukan sahaja prolific, tetapi beliau sangat berani. Beliau lahir daripada leluhur pahlawan. Darah pejuang itu rupanya memang kuat di dalam diri Shahnun yang membuatkan dia begitu berani dan lantang bersuara dalam tulisan-tulisannya. Ibunya bernama Kalsum dari Patani, yang mana susul regalunya adalah keluarga pahlawan, keluarga pejuang, dan bapa dari Sumatera, Indonesia. Okey, pejuang yang menentang Belanda. Di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Yusof Hassan ini menukilkan bahawa Shahnun adalah seorang anak yang tak suka pergi sekolah. Okay, dan ini mengingat saya kepada Buya Hamka. Mereka seolah mempunyai persamaan, yang mana kedua-duanya tak suka nak pergi sekolah. Okay, mereka ada keinginan sendiri. Macam Shahnun, dia lebih suka berdepan dengan sesuatu yang real. Okay, dia suka tangkap ikan, pergi sawah, buat kerja-kerja kampung, okay, dengan kawan-kawan dia semua. Jadi bila dia kena pergi sekolah, kena pakai kemas-kemas, dia rasa apa yang dia suka buat tu terhalang dan dia tak suka nak pergi sekolah. Okay, dan kerana takutkan bapanya, Shahnun meneruskan pelajaran. Tamat darjah 5, Shahnun telah dihantar oleh bapanya ke sekolah berasrama penuh, iaitu Kolej Sultan Abdul Hamid di Alostar, Kedah. Okay, dan sekolah itu merupakan sekolah Inggeris. Shahnun dapat masuk ke situ dengan beasiswa yang ditaja oleh Kerajaan British. Okay, pada waktu itu bapa Shahnun bekerja sebagai postman dan dia juga menjadi penyampai maklumat tentang tentera Jepun dan disalurkan kepada Kerajaan British. Kerana jasa bapanya itu, maka Shahnun mendapat beasiswa daripada Kerajaan British. Perjalanan penulisan Shahnun hanya benar-benar bermula pada tahun 1950-an. Pada waktu itu, negara sudah mula cuba mengangkat martabat bahasa Melayu. Jadi cerpen yang dinukilkan oleh Shahnun mula mendapat perhatian Jabatan Pelajaran Kedah. Okay, dan Shahnun masih lagi aktif dalam aktiviti penterjemahan cerpen daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, dan di situ dia mula juga
aktif menulis cerpen-cerpennya sendiri. Okey, dan bermula dengan novel Rentung, kemudian Ranjau Sepanjang Jalan. Nama Shah Nun dah semakin dikenali dan sehinggalah seorang profesor bernama John telah membaca karya-karya Shah Nun dan telah membuat ulasan serta kritikan. Malah John telah menawarkan pekerjaan pada Shah Nun di Australia. Okay, dan bermula di situ Shah Nun telah pergi ke Australia dan menetap di sana bersama isteri dan anak-anaknya. Okay, di Australia dia bekerja sambil belajar. Shah Nun bertugas di Australian National Universities, iaitu di bawah satu jabatan yang ditubuhkan oleh John sendiri, iaitu jabatan yang melibatkan perkamusan. Penulisannya, dia bermula dengan sesuatu di desa. Kemudian bila dia berpindah di bandar, penulisannya atau corak penulisannya itu berubah mengikut persekitarannya. Okay, dan dia bergerak daripada memfokuskan kehidupan di desa. Shah Nun menulis pula tentang kehidupan di bandar. Replika Ilham yang mengulas Ranjau Sepanjang Jalan karya Shah Nun Ahmad mengatakan bahawa penulisan Shah Nun di dalam karya itu mengetengahkan bahasa yang hyperbola. Okay, malah Replika Ilham juga pernah mengatakan bahawa Shah Nun merupakan seorang pengarang yang populist political. Saya tertarik kepada beberapa ulasan atau perkongsian pegawai di BP yang menjadi editor kepada karya-karya Shah Nun, terutamanya yang berjudul Patriarch, Detik-detik diri di daerah Daif dan TV. Okey, iaitu Yusof Ishak. Yang mana Yusof menceritakan sewaktu dia mengedit karya-karya Shah Nun itu, kita sedar ya bahawa penulisan Shah Nun tak pernah lari daripada unsur-unsur erotis. Okey, dan sehingga Yusof Ishak menggelarkan setiap bentuk penulisan Shah Nun itu sebagai kesyahnunan. Okey, dan kita tahu Shah Nun adalah seorang penulis yang tidak mengira apa orang kata tentang penulisannya. Profesor Muhammad Saleh Rahmat juga mengatakan bahawa Shah Nun dia kalau menulis mengikut kehendak hati dan takkulan intelektualannya. Okey, dia tak peduli apa-apa pun. Dan kat situ kita boleh nampak bahawa penulisan Shah Nun adalah telus dan tulus. Sangat berterus terang tanpa mengirakan pandangan orang ataupun impak daripada penulisannya. Dan di dalam buku ini juga saya dapati bahawa seolah-olah ada satu pengakuan daripada Shah Nun sendiri bahawa di hujung-hujung atau mutakhir penulisannya dia seolah-olah tidak mengirakan sama ada penulisannya itu difahami atau tidak oleh pembaca. Dia menulis mengikut apa yang berada di fikiran dan di jiwanya. Okey, macam saya sendiri membaca buku Patriarch Patriarch itu sendiri corak penulisannya, format penulisannya memang mengejutkan saya. Memang saya kena kaji sebab dia seolah-olah satu kajian, bukan satu novel. Ditulis dalam bentuk tesis, sintesis, antitesis. Okey, yang membuatkan kita sebagai pembaca perlu meneroka pemikiran Shah Nun dan apa yang cuba disampaikannya dengan bahasa yang satu perulangan, dua perlambangan, yang membuatkan kita perlu hadir di dalam cerita itu. Dan dia banyak membandingkannya. Malah perbandingannya macam yang dikatakan oleh Yusof Ishak, pegawai di BP yang menjadi editor kepada karya Shah Nun itu, punya unsur erotis. Dia boleh membandingkan satu situasi politik dengan situasi di atas ranjang. Bila kita menelusuri kehidupan penulis atau sastrawan negara itu sendiri, terlalu banyak perkara yang berkait dengan sejarah negara kita sendiri. Perjuangan mereka adalah perjuangan pena. Shah Nun mendapat idea penulisan bila dia berada dalam keadaan tertekan, memikirkan kesusahan penduduk kampung atau masyarakat di tanah Melayu. Menjadikan dia banyak idea untuk menulis. Itulah
punca idea Shah Nur mengalir ibarat sungai. Tetapi ketika dia berpindah di Australia, iaitu di Canberra, dia tak mampu nak tulis cerpen ke novel ke sebab dia dalam keadaan yang sangat tenang. Dia hanya menulis artikel dan bahan-bahan ilmiah yang berkait dengan sastra. Okay? Dan banyak lagi sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda. Sebenarnya tak cukup kalau nak bercerita tentang Shah Nur Ahmad ni. Terlalu banyak cerita yang boleh memotivasikan kita, baik daripada penulisannya, kehidupannya dalam dunia sastra, kehidupannya sendiri, bagaimana dia bermula sebagai seorang penulis, sebagai seorang penterjemah, sebagai seorang guru, sebagai seorang ahli politik. Malah Shah Nur terlibat juga dengan banyak pertubuhan, persatuan dan juga universiti. Dia juga pernah berada di Maktab Perguruan Sultan Idris sebagai pensyarah dan juga pernah berada di UKM, USM, dikelilingi oleh orang akademik. Dan Shah Nur juga terlibat dengan Al-Alqam. Shah Nur juga terlibat dengan Persatuan Silat. Pergaulan yang meluas itu menghasilkan banyak idea, banyak cerita yang ditulis dalam bentuk yang sangat kreatif, menjadi cerpen, menjadi novel. Ini adalah di antara buku-buku Shah Nur yang berada dalam simpanan saya. Okey, yang ini saya anggap agak popular sehingga telah dijadikan filem. Okey, dan ini juga selain daripada sheet, buku TV ini dikatakan juga mempunyai unsur erotis dan menjadi satu perbincangan yang kontroversi. Okay, dan ini Sampah yang pada saya dia memang dua lapis cerita dia. Kalau kita baca, mungkin sesetengah daripada kita akan merasa bosan dan tak dapat nak menangkap apakah cerita ini sebenarnya. Tapi bila kita hadirkan diri kita dalamnya, kita tahu ada sesuatu, bukan hanya cerita tentang watak dan keadaan watak, latar tempat semua, tetapi ada di sebaliknya yang perlu kita koreksi. Okay, dan yang ini yang paling popular juga telah difilmkan, iaitu Ranjau Sepanjang Jalan dengan watak yang sampai sekarang menjadi sebutan, iaitu watak Lahuma. Okay, dan ini satu lagi bukunya yang sangat kontroversi, yang dia sendiri telah dikecam hebat, dan kecaman itu berlaku sewaktu Shah Nur berada dalam kesakitan, mendapat penyakit saraf, iaitu MG, Myasthenia Gravis. Okay, yang ini adalah Mahabbah, dan ini satu lagi bukunya, Tunggul-Tunggul Gerigis. Okay, dan ada satu buku yang berjudul Debu Merah, tetapi ini bukan bukunya sebab saya dah kehilangan bukunya, dan ini adalah perbualan di antara Shah Nur dengan Arif Ash'ari. Okay, dan di dalam ni Arif Ash'ari mewawancara Shah Nur terhadap setiap satu cerpen di dalam Debu Merah, sebab cerpen-cerpen tersebut sangat kena dengan kehidupan Shah Nur, iaitu memfokuskan latar tempat di kampung Banggul Dedak, dan cerpen-cerpen itu adalah cerpen-cerpen terawal. Sekian dulu untuk segmen Sastrawan Negara Profesor Emeritus Datuk Dr. Shah Nur Ahmad. Semoga anda mendapat manfaat daripada segmen atau perkongsian tentang Sastrawan Negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.